Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kehendaknya dihimpunkan kita pada malam ini. Jadi sebagaimana yang saya bincang dengan zikir atas permintaan ramai, jadi kita buat pengajian malam Selasa. Insya-Allah kita akan mungkin teruslah, tapi secara live, bukan hadir beramai-ramai ke madrasah. Jadi mana insya-Allah pada malam ini kita akan memulakan kitab. Dan insyaAllah pagi Jumaat pun ada pengajian macam biasa juga, tapi live juga. Siapa yang hadir, hadirlah. Yang kita tak galakkanlah hadir beramai-ramai. Okey, jadi akhir pengajian kita muka surat 100 yang dulu. Syahadah. Syahadah, lepas tu ghaib. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadah. Muka surat 100. Insan kamil. Rahsia insan kamil. Apa makna syahadah? Ilmu yang berkaitan dengan yang dilihat. Ghaib. Ilmu yang terbayang tetapi tidak dapat dilihat. Saya baca dulu. Yang paling hebat antara kedua-dua ilmu itu ialah tentang yang terbayang, yang tidak memperlihat diri tetapi nampak, daripada terus masuk ke dalam perasaan dan terus menjadi isi hati, qalbi, sedangkan musuhnya yakni yaitu yang dapat dilihat lahirnya, justru itu diletakkan bayangannya di dalam hati. Namun jika kita tinjau dengan kacamata ilmu, dia itu tidak ada, hanya bayangan sahaja. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr, huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Ni kalau baca ni sekaligus tak faham, dia kena ada perlu penjelasan. Ini dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman apa dah? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Kan? Itu syahidallah. Jadi bila sebut saja mana yang syahadah tu mana yang nyata. Yang nyata. Yang kedua, alimul ghaibi wasyahadati, yang ghaib. Yang ghaib tu mana? Yang terbayang tapi tak biasa nampak. Mudah saya kaitkanlah. InsyaAllah malam ni kita akan bercerita jugalah lepas daripada pengajian ni. Tapi saya read sikit lah. Read sikit. Sebenarnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia di situ ghaib, di situ nyata. Dia yang ghaib, dia yang nyata. Tu yang alimul ghaibi wasyahadati. Allah Ta'ala yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Mana? Secara ringkas saya sebut, alif ni di dalam kalimat Allah, kita nampak memanglah kalimat Allah ni ada empat huruf. Tapi sebenar hakikat dia ada 5 huruf. Ada 5 huruf. Okey. Allah. Okey. Panjang tak Allah? Kalau kita mengaji fiqh dalam takbiratul ihram, Allah tu harus kita panjang 7 alif 14 harakat. Allahu Akbar.
Mana panjang? Tak nampak huruf panjang, huruf mat tak ada di situ. Tapi bila kita berlafaz, mesti panjang. Okey, saya nak cerita. Alif yang pertama tu orang panggil gambaran wujud zati. Rahsia wujud zati Allah Ta'ala, tajalli zat Allah Subhanahu wa taala turun kepada lam. Lam tu orang panggil alif bengkok. Alif bengkok. Asal alif juga, tapi bila kita bengkokkan jadi lam. Kalau besi, asal besi lurus. Tapi bila kita bengkok, buat dekat gantung, jadi penyangkut baju. Orang tak panggil besi lah. Orang panggil penyangkut baju. Tapi rahsia besi itu tetap ada tak di penyangkut baju tadi? Tetap ada. Okey, lam. Di situ ada turun semua. Semua turun. Rahsia Allah Ta'ala. Turun. Lam. Lam yang kedua. Lepas lam yang kedua, ada alif yang tersembunyi. Alif yang tersembunyi itu orang panggil Nuri Kasari. Nuri Kasari. Tengok selawat Habib Umar. Kata apa? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nuri Kasari. Cahaya kamu yang berjalan, yang bergerak. Wa madadikal jari. Dan madad kamu yang mengalir. Wajma' bihi fi kulli atwari. Himpunkan oleh kamu dengan nur tersebut fi kulli atwari. Dalam segenap kehidupan aku. Aduh. Okey. Alif yang tak nampak, yang tersembunyi. Itu ghaib. Betul tak? Alif yang tak nampak tu ghaib. Alif yang nyata tu hakiki. Yang tersembunyi itu ghaib. Okey. Alif ni sebenarnya orang panggil wujud idopi. Sebab dia zat. Alif, lambang alif. Kan alif lambang dia zat tak? Jadi alif tu orang panggil wujud idopi Allah Ta'ala. Kena atas apa tu? Kena atas Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif ni bila kita bengkokkan ni macam jari kita. Alif, lam, lam. Ha di sini. Bila kita bengkokkan jadi ha. Betul? Alif, lam, 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 ha. Ha ni. Ha ni orang panggil syahadah. Ha ni kenyataan bagi alif. Nur Muhammad tu jangan dicari. Tu alimul ghaibi. Ghaib Nur Muhammad. Wasyahadati. Syahadah yang nyata. Faham masalah? Nyata tak sekarang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ha ni di bulat. Bulat ni orang panggil, yang bingkai ni orang panggil hak, yang dalam tu orang panggil makhluk. Ataupun yang bingkai tu orang panggil makhluk, yang dalam tu orang panggil al-haq. Okey. Jadi sekarang rahsia Allah Ta'ala daripada mula tadi, daripada wujud zati, tajalli zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan hakikat zat Allah Ta'ala. Hakikat zat Allah Ta'ala saya tak bahas apa langsung. Saya tak sentuh pun. Saya nak cerita ahadiyat, wahdah, wahidiyah. Rahsia tu mengalir turun sampai tak sekarang ni. Sekarang ni orang panggil seluruh makhluk ni dalam lingkungan bulat ni. Seluruh alam semesta ni. Tu orang panggil yang mengetahui, Tuhan yang mengetahui yang gaib, yang syahadah. Yang syahadah ni rahsianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alif bengkok panggil. Alif yang dah dibengkok-bengkok kan. Semua ni hakikat dia hak tak ni? Seluruh alam semesta ni. Hatta kalau maksiat sekalipun. Al-haq tak? Al-haq. Kita nak faham macam mana cara mengalir rahsia Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi di sini jadi ada dua benda saya cerita. Ada yang gaib, ada yang tersembunyi. Sekarang Nur Muhammad tu hampa nak cari tak? Jangan cari Nur Muhammad, hampa tak jumpa Nur Muhammad. Tapi dalam bayangan hampa ada tak? Kalau bagi orang yang mengaji cara hakikat, mesti terbayang dah rahsianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh alam, hatta diri kita sendiri sekalipun, ini rahsianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampa pun sama, bukan saya saja. Tapi dah kita tak sedar, duduk cara kita tak kenal Tuhan, tak kenal Muhammad. Makin lama makin nak mati ni. Ajal makin dekat ni. Macam mana hampa nak kenal Allah kalau Muhammad tak kenal? Jadi di sini patah balik dalam kitab, syahadah ialah ilmu yang berkaitan dengan yang dilihat, mana yang dah nyata. Rahsia Muhammad sudah nyata. Ghaib, ilmu yang terbayang tetapi tidak dapat dilihat. Kita boleh membayangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak dapat. Itu ghaib. Beriman dengan perkara-perkara yang ghaib.
Kalau kita mengaji tauhid, perkara gaib tu hari kiamat apa semua. Bahkan hari kiamat ke apa semua rahsianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling hebat di antara kedua-dua ilmu itu, kan, ilmu syahadah dengan ilmu gaib itu, ilmu tentang terbayang yang tidak memperlihat diri tetapi nampak. Apa maksud? Tak dapat dilihat diri tapi nampak. Apa maksud dia? Kita nak lihat Nur Muhammad tu tak boleh. Tapi kenyataan Nur Muhammad nyata tak? Maksud kata, hampa kena faham apa yang berlaku sekarang. Nak cari Nur Muhammad tak jumpa. Tapi nampak. Nampak macam mana? Ni seluruh apa yang berlaku diri kita apa semua ni. Semua penceritaan dia. Hampa kena memahami benda rahsia Muhammad, Nuri Kasari, Allah Subhanahu wa taala. Hakikat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahsianya wujud zati Allah taala. Rahsia wujud zati Allah taala tu. Dia bukan di lain tu. Kan? Daripada termasuk ke dalam perasaan. Kan bila kita bercerita tentang batin bagi Muhammad, dia akan masuk ke dalam perasaan dan terus menjadi isi hati, qalbi, isi hati kita. Dia akan tersemat di hati kita kekuatan, kecintaan, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahsia Allah taala yang sudah nyata. Di syahadah sudah nyata dah. Dah memandang dah. Tapi hakikat Nur Muhammad hampa tak akan dapat. Siapa pun tak akan dapat. Bahawa dia alif yang tersembunyi. Bila kita sebut Allah, sedangkan musuhnya yaitu yang dapat dilihat lahirnya, kan? Apa dia musuh? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia membawa sifat jamal Allah. Dia membawa sifat jamal Allah. Jadi di antara sifat jamal Allah, dia ada sifat jalal Allah. Sifat jamal, sifat jalal ni zuhir daripada sifat rahmah. Baik itu bila kita Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, sifat jalal Allah Ta'ala. Ar-Rahim, sifat jamal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadilah Rahman, jadilah Rahim. Jadi Muhammad tersebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Cuma Muhammad yang ada kat Madinah ni, nah cerita Muhammad yang ada kat Madinah ni, dia membawa kenyataan sifat jamal Allah. Sebab itu syariat Nabi Muhammad, dia menceritakan kebaikan-kebaikan. Macam mana cara nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kehidupan yang teratur mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi hakikat sifat jamal yang ada pada Muhammad, dia akan kembali kepada sifat jalal Allah Ta'ala juga. Jadi bermaksud sifat jamal Allah Ta'ala ni khusus, sifat jalal Allah Ta'ala itu umum. Boleh faham saya sebut ni? Agak payah agak. Jadi mana? Jadi bermakna musuh-musuh dia yang dapat dilihat. Jadi ni hakikat asal sebelum kejadian apa-apa, mana ada pertemuan apa-apa. Tapi bila dah nyata kepada alam syahadah, ada tak? Nafsu kita, syaitan, manusia, dunia, 4 musuh. Betul tak? Sebelum daripada tu ada nyata. Dia kena duduk alam syahadah baru nyata musuh. Tapi hakikat keseluruhan jalal ke jamal ke, hakikat dia penceritaan rahsia zat Allah Ta'ala. Boleh catat tak tadi? Nak catat payah lah. Tapi yang penting faham. Ya, yang penting faham. Okey. Justru itu diletakkan bayangannya di dalam hati. Tuh. Bayangan. Apa dia? Pengetahuan. Bayangan itu ada pengetahuan tentang Muhammad tu di dalam hati kita. Hampa nak berjumpa tubuh Nabi Muhammad pun tak biasa. Betul tak? Tubuh Nabi Muhammad tak biasa jumpa. Mimpi pun kadang tak biasa. Tapi bila sebutkan nama Nabi Muhammad, ada rasa getaran dalam jiwa kita. Dia mesti ada rasa getaran. Kenapa? Sebab rahsia itu di dalam diri kita sendiri. Itu yang dia kata,
Justru itu diletakkan bayangannya di dalam hati. Rahsianya Muhammad SAW, wujud idhofi, alif yang tersembunyi. Namun jika kita tinjau dengan kacamata ilmu, dia itu tidak ada. Hanya bayangan sahaja. Dia tak ada. Dia hanya bayangan. Mana orang panggil benda yang bahasa sungguh. Hampa nak cari Muhammad tu tak jumpa. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr, huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Tuhan itu hanya Allah. Dialah Allah, Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia. Apa tak ada bunyi. Yang mengetahui perkara yang gaib. Mana perkara yang gaib? Tu rahsianya Muhammad SAW. Dan yang nyata, setelah nyata rahsia Nur Muhammad di alam syahadah. Itu Allah Ta'ala yang mengetahui perjalanan. Jadi siapa yang Allah Ta'ala nak bukakan di dalam hati dia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan bukakan perjalanan, kepahaman. Kalau tidak, kita nampak segi zahir syariat sahaja. Kita tak nampak macam mana batin bagi syariat perjalanan. Kita nak kembali kepada Allah Ta'ala. Itu yang pintu dia satu ya. Kenapa saya kata pintu dia satu? Muhammad SAW. Hampa kena kenal yang kat dekat Madinah ni. Hampa kena kenal yang mana batin. Kalau tak kenal jalan dia, tak dapat. Pintu dia kita nak masuk ikut mana? Pintu kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengajilah PhD hadis sekalipun, tak dapat. Letakkan Muhammad. Banyakkan berselawat. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Okey, maksudnya pertama hubungan daripada ayat Al-Quran ni, pertama hubungan Tuhan yang berkuasa mutlak dengan mengabdikan diri kepadanya. Apa makna mengabdikan diri? Hampa jadi abudah atau abudah, bukan abid. Kalau abid ni tu orang yang banyak beramal ibadat, berjam-jam bersembahyang, berjam-jam berzikir, itu abid. Tapi abid tak tentu lagi. Abid yang jahil belunggu tak? Rajin beramal ibadat tapi jahil murakkab, belunggu. Tapi kalau abudah, walaupun ibadat dia sikit, tetapi maksud kata abudah ni ada di Yaman, satu kabilah anak cucu Sayyidina Utsman bernama Ba'abud. Ba'abud ni apa dah? Orang yang terlampau banyak melakukan ibadat. Apa makna abud ni? Abudah ni iaitu khurujuka an nafsika. Dia kena keluar daripada diri kita sendiri. Kita kena keluar daripada diri kita. Selagi kita ada akuan aku yang kuat, aku yang pandai, aku yang kaya, aku, semua akulah, aku yang buat. Selagi itu kita tak kenal Tuhan. Sepatutnya kita hanya memandang bahawa hakikat perbuatan itu perbuatan Allah Ta'ala, kita kenyataan. Hakikat nama itu nama Allah, kita hanya kenyataan. Begitulah seterusnya. Selagi ada dalam diri kita pegang macam tu, pegang macam ni, yang tu kita tak keluar daripada diri kita. Yakin tu tak dapat. Jadi ibadat ni sebenarnya orang saya faham bila sebut ibadat, dia pernah amalan yang banyak berjam-jam, hari baca Quran banyak mana. Dia bukan di situ. Bukan di situ. Yang sebenar ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni yang betul-betul tauhid pada Allah Ta'ala. Amalan ibadat hati. Kan? Okey. Dia kata mana hubungan diri dengan Tuhan yang berkuasa mutlak. Macam mana hubungan kan kita dengan Tuhan ni, al-haq Allah Subhanahu Wa Ta'ala putus tak? Al-haq Allah Ta'ala tu sampai bila-bila tak akan putus. Kan? Wujud zat, mana kunhu zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama saya cerita kunhu zat Allah Ta'ala. Kalau dalam istilah orang-orang sufi dipanggil al-ama. Al-ama ni atas pada martabat ahadiyat.
Dia di atas pada martabat ahadiyat. Turun martabat ahadiyat dipanggil tajalli zat mutlak. Paham? Tajalli zat mutlak, bukan zat Allah Ta'ala. Ahadiyah itu bukan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia tajalli zat mutlak Allah Ta'ala. Kenapa orang panggil mutlak? Sebab kita tak kait dengan sifat, kita tak kait dengan asma lagi. Turun pula rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kepada martabat wahdah. Dipanggil ketika tu martabat sifat ataupun hakikat Muhammadiyah. Turun pula kepada martabat ketiga wahidiyah, dipanggil martabat asma ataupun hakikat insan. Daripada rahsia Allah Ta'ala yang atas tadi, daripada tajalli zat, daripada kunhu zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala mentajalikan zat dia, bukan hakikat zat, mentajalikan zat dia. Masuk kata mentajalikan zat dia, bukan dia tapi tak lain daripada dia. Selalu saya bagi misal apa dia? Bekas di dalam, kalau kita bubuh dalam cawan tu air batu, dia akan basah dah kat luar. Yang basah kat luar adakah air dalam gelas? Bukan air daripada dalam gelas tu, tapi basah tu kenyataan, bukti kata wujudnya ada air batu dalam gelas. Jadi bermakna tajalli zat tu adakah kunhu zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bukan. Jangan silap faham. Itu bukan kunhu zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tajalli zat nama dia. Nanti orang tanya kenapa tajalli zat? Dipanggil tajalli zat sebab kita tak pandang lagi, tak iktibar lagi dengan sifat, kita tak iktibar lagi dengan asma, dipanggil tajalli zat. Okey. Turun rahsia tu sampailah kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad tu orang panggil wujud idhafi. Alif yang tersembunyi. Kan? Daripada Muhammad tu, tu yang dijadikan laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan kerana kamu ya Muhammad ma khalaqtul aflaka, aku takkan ciptakan seluruh alam semesta. Tu yang zahir lah. Alif, daripada alif yang tersembunyi tadi jadi bengkok, bulat. Ha ni bandingan dia seluruh alam. Nampak? Faham macam tu. Bermakna di diri kita rahsia Allah Ta'ala ada apa ni? Oh, dah kuat. Siapa yang terbuka dia kuat. Dia akan dapat satu keyakinan, cerita pun tak reti. Tapi dia akan memandang macam mana perjalanan kehidupan dia sampai wujud dia ni. Apa yang berlaku kehidupan, semua rahsia dia. Semua al-haq. Semuanya al-haq. Ana al-haq. Maksud kata al-haq tu bukan Tuhan. Bukan kunhu zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tajalli rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang turun kepada seluruh alam. Macam mana step penurunan tu? Tu yang kena mengaji ilmu martabat 7. InsyaAllah pada bulan 12 kita akan baca ilmu martabat 7. Okey. Dengan mengabdikan diri kepadanya, mengabdikan diri itu mana apa maksud? Khurujuka an nafsika, keluar kamu daripada diri kamu, serta memohon pimpinan pertolongan dan tenaga daripadanya. Minta pertolongan. Kita bila sebut apa dah? Ini kalau dalam Sattariyah, Allah dalam hati, al-aun wal futur. Betul. Hampa bukan ada kehebatan, ada hebat. Sikit pun tak ada. Sebab itu kita tak heran pandang orang macam mana pun. Pandang Allah ya. Faham? Kita jumpa orang kuat, kita takut. Kita jumpa orang kaya, kita rasa nak ampuh. Hampa tak kenal Tuhan. Sama ya. Sama tak semua ni? Saya semua sama tak? Sama ya. Hampa al-haq, saya pun al-haq. Kenapa kita ada beza-beza? Oh, dia ni orang hebat, saya kata. Hebat tak ke mana? Okey, kita muliakan orang alim, contoh dia pemimpin yang hebat-hebat, yang sebab rahsia Allah Ta'ala tu nyata dekat dia. Sebab itu kita muliakan dia, bukan atas dasar diri dia. Kalau kita memuliakan atas dasar diri dia, syirik tak kita? Syirik. Sebab apa? Dia dengan kita sama tak? Hampa al-haq, saya pun al-haq. Hidupnya hadap dah. Masuk kata al-haq itu bukan Tuhan, jangan silap, bukan hakikat zat Tuhan ya. Tajalli rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah nyata atas diri masing-masing, tinggal lagi hampa buka lah.
mengajilah. Jangan tertutup, mendap, tak tahu apa-apa lekor ni, ke mana halau ni. Jangan jadi macam tu. Okay. Serta melepaskan diri daripada kekuatan yang bukan Tuhan. Tahu? Jadi di situ, mana ada kekuatan apa yang lain? Kita tak ada kekuatan. Kita tak ada kepandaian. Kita tak ada apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ujung-hujung kehidupan kita apa dah? Iradah Tuhannya. Tahu? Iradah Tuhannya. Semua hang bergerak ni semua iradah Tuhan. Semua kejayaan dalam kehidupan kita ke apa? Iradah Tuhan. Semua yang Allah Taala pilih kita iman Islam, iradah Tuhan. Pandang macam tu. Jangan hampa ni saya mengaji banyak ni, Ustaz lama dulu saya nampak. Bukan. Dan hari ni Allah Taala bukakan nikmat yang besar untuk diri kita. Kau jaga bagi kenal Tuhan. Keluarkan daripada diri kita. Okey, yang kedua, ambillah ilmu yang nyata dengan usaha sendiri. Ambillah ilmu yang nyata dengan usaha sendiri. Macam mana ilmu yang nyata dengan usaha sendiri? Ni sekarang Allah Ta'ala dah nyatakan alam syahadah ni. Ambil kepahaman, keyakinan kita daripada yang nyata ni. Hampa nak cari Nur Muhammad boleh ke? Tapi yakin nak Nur Muhammad? Dengan sebab memandang ni, memandang seluruh alam ni. Yakin kita. Hampa masuk ke hutan, jumpa kesan tapak kaki harimau. Harimau tak jumpa, kesan tapak kaki jumpa tak? Tapi cukup memandang kesan tapak kaki, yakin tak kata wujudnya harimau? Sudah, takat tu saja. Sampai jangan kaji Nur Muhammad tu macam mana. Allah Ta'ala tu macam mana, tajari-tajari Allah Ta'ala tu macam mana. Ini akal kita tak akan dapat nak fikir. Sebenarnya tajari Allah Ta'ala sempurna tak dalam diri kita sekarang ni. Sekarang ni, tak kisahlah tajari zat ke, tajari sifat ke, tajari asma ke, tajari af'al ke, sudah nyata tak? Sudah nyata. Jangan hampa mengaji ilmu hakikat, kami nak mengaji sampai naik kepada martabat ahadiyat, dia kata. Nak duduk di martabat ahadiyat. Siapa nak panjat ke sana? Tak usah panjat-panjat. Dia bukan jadi panjat-panjat. Di diri hampa sekarang. Hampa ni sedar ke tak sedar? Situ. Okey. Jadi ambillah ilmu yang nyata dengan usaha sendiri. Belajar. Kalau yang gaib, dengan menjaga kesucian hawa nafsu. Jadi faham bahasa tuan kita ni apa dah? Pertama sekali, hampa mengaji ilmu yang nyata. Kalau peringkat ilmu ni, kita mengaji apa dah? Mengaji ilmu tauhid dulu. Tauhid bagi kemas tauhid. Dia sampai masa suatu ketika nanti hampa akan nampak sendiri. Hampa akan memahami sendiri. Kalau yang gaib, dengan menjaga kesucian nafsu. Nafsu tu bersihkan daripada diri kita, baru terbuka yang gaib tadi, yang rahsia Muhammad SAW. Sedangkan diri memohon hidayat Allah. Kita sentiasa memohon. Sebab apa? Kita la haula wa la quwata illa billah. Bukan ada daya, bukan ada kekuatan. Lantaran yang gaib itu adalah kepunyaannya. Sebab apa? Hatta Nur Muhammad SAW, makhluk dia tak? Makhluk dia juga. Tapi punca kita tak terbuka banyak. Saya nak sebut batas sajim ha kha dal zal sampai habis ya. Hakikat dia huruf apa? Huruf alif ya. Alif ni kalau kita buat lepe titik bawah jadi ba. Alif juga kita bengkokkan titik dua ke atas jadi ta. Alif buat gigi jadi sin. Alif buat bengkok macam tu, macam itik angsa tu, titik bawah jadi ya. Alif buat macam anak berudu jadi waw. Jadi waw. Jadi hakikat dia semua cerita zat, cuma berubah. Kita bukan Tuhan, tapi tak lain daripada kenyataan wujudnya Tuhan tak? Kita bukan alif, tapi kita lah kenyataan wujudnya alif. Sebab waw bukan alif, tapi hakikat dia alif tak? Hakikat dia alif juga. Hakikat dia alif juga. Tapi jangan kita jadi wow, kita mengaku wow tu alif. Tapi sebenarnya wow pun alif, sa pun alif, jim pun alif. Besi macam saya kata tadi, kalau besi tegak, orang panggil besi je lah. Tapi dibentuk nipis, tajam, ada hulu. Dan ni orang panggil besi ke nak panggil parang? Orang panggil parang lah. Buat cabang 3 macam ni, orang panggil tekpi pula. Orang tak panggil parang, besi lah.
bengkok macam ni. Orang panggil kerambit, orang tak pakai parang, besi juga. Sama tak? Rahsia seluruh alam semesta ni, Allahu Akbar. Cuba kita perhati halus-halus. Habis di hati hang, Allahu, 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 tak berhenti. Okay? Itu cara kita nak memahami. Minta Allah Ta'ala bukakan hidayat, petunjuk. Apa yang saya sebut selawat? Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi. Pegang oleh kamu akan tangan aku, ambil. Tolong pimpin aku ya Allah. Aku takut tersesat. Qallat hilati, sedikitlah hilah aku. Adrikni ya Allah. Dapatkan oleh kamu akan daku. Apa dia? Bukakan. Dapatkan. Bagilah kepahaman ya Allah. Minta Allah Ta'ala bantu. Okey. Ketiga, gerakan setiap gerak dengan perasaan kasih sayang, dengan tujuan melahirkan kasih sayang kerana Allah. Apa makna gerakan? Segala apa sesuatu yang bergerak, Allah Ta'ala zuhirkan makhluk atas dasar apa? Mahabbah, tidak? Kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an urafa. Aku adalah satu perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an urafa. Aku kasih, aku suka bahawa aku dikenal. Jadi kalau mahabbah ni sifat apa? Sifat hati. Itulah kenyataan sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Faham? Kenyataan sifat iradat Allah Taala. Habis tiap-tiap sesuatu kita mengaji dalam tauhid, sifat iradat bertaaluk kepada ila jami ilmu kinat, kepada seluruh makhluk. Han nampak orang buang maksiat sekalipun, itu iradat Allah Subhanahu wa taala. Iradat Allah Taala. Allah Taala yang menzuhirkan tersebut. Apa nak maki macam mana? Dengan sebab ada Nabi Muhammad yang ada ke Madinah, kalau kita mampu tegur cara yang terbaik, pergi tegur. Kalau tak mampu, jangan maki-maki, hantar apa? WhatsApp lah, hantar dalam internet macam-macam cerita. Yang ni benda apa zaman sekarang ni? Cuba kita perhati. Tak kenal Tuhan. Tahu tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak akan buat benda-benda ni. Hakikat dia itu juga iradat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalal Allah Taala balik tak? Kembali kepada jalal Allah Taala balik. Jalal Allah Taala tu orang panggil rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenyataan Allah Taala. Bersifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-A'raf ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Ingatlah Tuhan engkau di dalam hati engkau. Langsung kata ingat Tuhan, hampa faham. Hampa bila sebut Allah, hampa memahami keseluruhan rahsia tu. Allahumma salli ala Muhammad, hampa memahami rahsia mim ha mim dal. Okey, ingatlah Tuhan engkau di dalam hati engkau. Kalau kita tak ingat, tak memahami makna rahsia tersebut, burung tiung. Tahu burung tiung? Cakap pandai. Tapi apa pun tak ada. Sambil merendahkan diri, rasa rendah diri. Sebab apa? Sebab kita tak ada apa. Dan rasa takut serta tidak dengan suara yang keras. Yang ini menyaringkan suara. Ini orang panggil zikir khafi. Zikir khafi. Dia ada zikir, ada dua kan? Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar, orang ahli bidayah, ahli permulaan dalam ahli tariqah, dia zikir bidayah. Jadi zikir yang seterusnya zikir khafi, dalam hati, sengap, tak ada angkat suara. Hanya kita dengan Tuhan tahu, ikut gerak hati kita. Allah, 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 Allah. Siapa pun tak tahu, biji tasbih pun tak bergerak. Yang ini sentiasa bergerak. Jadi bermakna itu orang panggil zikir syuhudul wahdah bil kasrah, kasrah bil wahdah, pada waktu pagi dan petang hari. Mana sepanjang waktu jaga zikrullah, kepahaman kita berzikir. Sebahagian cara tarekat dia berzikir jahar,
Tapi kita kena ingat, man tabat bidayatuhu tabat nihayatuhu. Barang siapa elok permulaan dia, elok kesudahan dia. Dia akan membawa jalanan kepada zikir khafi juga. Sebahagian ahli tarik, cara tariqat dia zikir jahar semua. Tapi ada, Allah Ta'ala bukakan kepahaman macam mana dia nak meletakkan zikir khafi. Zikir khafiyul akhfa, sembunyi di dalam sembunyi. Yang tu. Janganlah engkau masuk menjadi orang yang lalai. Apa maknanya janganlah engkau masuk? Janganlah kamu jadi orang-orang yang lalai. Apa dah? Hati tak ingat Allah, hati tak memahami ilmu tentang ketuhanan, tentang rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak memahami. Tak tahu hidup dia macam mana. Dia fikir nak seronok hidup, nak cari kehebatan, nak cari kekayaan, nak cari pangkat, tapi hujung-hujung jadi bangkai lah. Hujung-hujung jadi bangkai kita ni. Berapa lama Allah Ta'ala bagi umur kita? Kalau 1000 tahun sekalipun, Madin, mati tak kita? Mati. Lepas tu nak buat apa? Kalau hidup 1000 tahun tapi tak kenal Tuhan, saya kata nak buat apa? Yang ni, kita jangan jadi orang-orang yang lalai. Orang-orang yang Allah Ta'ala tutup rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tahu sampai sakaratul maut dah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sudah selesai salat Jumaat, maka hendaklah kamu bertebaran di muka bumi dan carilah limpahan kurniaan rezeki Allah. Utlubur rizqa min habayil ard. Tuntutlah kepada kamu akan rezeki daripada segenap muka bumi ni. Cari, ada rezeki, cari. Allah Ta'ala suruh kita bekerja. Serta, tapi dalam masa sama, serta ingatlah Allah sebanyak-banyaknya di dalam apa jua keadaan. Bagi ada hidup zikir syuhudul wahdah fil kasrah fil wahdah. Masyhur dalam kitab Hikam ada disebutkan, dalam kitab Kibritul Ahmar, Habib Abu Bakar Al-Idrus, zikir apa dia? Zikir la ilaha illallah, pembuka hati. Allah pembuka roh. Pembuka rahsia. Ini 3 zikir ni. Ini yang selalu yang digunakan dalam kitab-kitab cara beramal. Ada lagi zikir yang lain. Tapi kita nak memahami zikir-zikir tersebut, kena memahami satu-satu kalimat. InsyaAllah lepas yang kita akan bercerita. Satu-satu huruf tu kita akan memahami insyaAllah. Sampai di huruf mim, ha, mim, dal tu kita kena kenal. Mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan, yakni kejayaan di dunia dan di hari akhirat. Orang macam ni. Kalau la'alla, Pak Sumit sebut la'alla dalam Al-Quran litahqiqi. Orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memahami Allah Ta'ala, tahqiq, pasti dia tergolong dalam golongan orang yang berjaya dunia dan akhirat. Walaupun kehidupan kita susah di atas dunia, miskin, ya, tapi kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang ni orang yang hebat, yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Bukan lalang. Dia bukan ukuran kita ni sijil kita tinggi, harta kita banyak. Ukuran hidup di situ. Tapi pada pandangan zahir manusia, ukuran hidup dia di situ. Kerja kita hebat, kereta kita mewah, rumah kita besar, ukuran dia di situ. Tapi ukuran di sisi Allah Ta'ala bukan di situ. Coba kita pahamkan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 22, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Hah? Apa? Ulaika fi dhalalim mubin. Senang. Ulaika fi dhalalim mubin. Adakah orang yang sudah dilapangkan oleh Allah Ta'ala dadanya untuk menerima Islam? Ya, Allah Ta'ala lapangkan dada untuk menerima agama Islam, lalu ia tetap berada, yakni mendapat cahaya, yakni hidayat daripada Tuhannya, yakni sama dengan orang yang keras hatinya. Jadi ada 2 golongan.
golongan yang Allah Ta'ala di atas dunia tu Allah panggil nyatalah sifat jalal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua nyatalah sifat jamal manusia. Ada golongan ahli sa'adah, orang yang bertuah. Ada golongan ahli syaqawah, orang yang celaka. Ya, pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia celaka. Tapi hakikat celaka ke, hakikat bertuah ke, semua penceritaan Allah Ta'ala. Tapi di antara golongan ini adakah sama? Tak sama. Siapa golongan orang-orang yang bertuah di atas dunia, orang yang Allah Ta'ala bagi pengenalan ma'rifat. Ya? Jangan kita rasa dah hidup kita dah sempurna dah, kan? Kita boleh gaji bulan-bulan banyak ni, rumah dah ada, keluarga dah ada, jawatan dah ada. Oh, habis hawa dah kita hidup atas dunia. Lembu. Saya kata tu lembu. Faham? Lembu ya. Kalau dia betul-betul tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mana? Di sini di antara dua golongan ni jauh. Maka kecelakaan yang besar, yakni seksaan bagi orang yang keras membatu, yakni engkar hatinya daripada mengingati Allah Ta'ala. Macam mana dia nak ingat Allah kalau dia tak kenal? Kan, Manin? Anak kita duduk jauh-jauh mengaji, bekerja, hati kita ingat tak anak kita? Sebab apa? Sebab kita kenal anak kita, betul? Sebab kita kenal. Orang lain yang kita tak kenal, ada yang kita ingat? Tak ada ingat. Habis macam mana hampa nak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Hampa tak kenal Allah Ta'ala. Rahsia Allah Ta'ala yang mengalir ke dalam diri tu hampa tak kenal. Tu Allah Ta'ala kata apa? Kecelakaan yang besar. Hidup ni jadi celaka. Hidup yang Allah Ta'ala bagi kehidupan kita ni istidraj semua, pelorong ke arah kebinasaan semua. Na'udzubillah. Cari ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka yang demikian itu keadaannya adalah di dalam kesesatan yang nyata. Bukan nanti sesat di sembah tokong. Yang kita tak kenal Tuhan, yang kita tak kenal Nabi Muhammad SAW, tu hidup celaka namanya. Inilah darjat orang yang masuk di dalam lautan hakikat. Inilah darjat orang yang masuk di dalam lautan hakikat. Mana hakikat yang diserupakan dengan laut pada pihak luas. Apa dah? Orang yang tenggelam di dalam lautan Muhammadiyah, ataupun orang yang tenggelam di dalam lahut, bahrul lahut, lautan lahut. Apa makna lautan lahut? La huwa illahu, tiada dia melainkan dia. Bersatu dengan kebersihan tauhid. Apa makna bersatu? Ini orang panggil jamak. Dia jamak, mana bersatu, jamaklah ia di dalam kebersihan tauhid. Yang kita makhluk, kita bukan Tuhan, tapi kita tak lain daripada kenyataan wujudnya tu Tuhan. Jamak dah ketika tu. Jamak. Kita bukan Tuhan, tapi kita al-haq dalam masa sama. Kenapa? Sebab rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni semuanya rahsia Allah Ta'ala, semuanya rahsianya Muhammad SAW. Hampa bagi beza yang mana qadim, yang mana muhaddas. Zat Allah Ta'ala hakiki itu qadim, kita ni muhaddas. Tapi walaupun kita muhaddas, makhluk dengan khalik itu tak boleh dipisahkan. Tu dia kata bersatu dengan kebersihan tauhid. Apa makna kebersihan tauhid? Kosongkan diri kita, keluar kita daripada diri kita. Jangan kita menganggap aku yang berbuat, aku yang bernama, aku yang bersifat, aku yang berzat. Hakikat itu kita kenyataannya saja. Hakikat keempat-empat itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan meyakini dengan semata-mata ikhlas. Ikhlas, semata-mata ikhlas. Apa makna ikhlas? Tiada ada melainkan Allah. Tiada ada melainkan Allah. Tu di hati orang-orang yang arif billah, hati dia hanya terpandang kiri, kanan, depan, belakang. Pa'ai nama tuwallu pasama wajhullah. Di mana kamu berhadap, di situ wajah Allah. Tahu wajah Allah? Bukan Allah Ta'ala muka macam kita. Apa mana? Di situ pengenalan Allah Ta'ala. Di mana kita berada, di situ pengenalan Allah Ta'ala ada tak? Ada tempat mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau tempat mengenal Allah Ta'ala, hati dia terpandang sesuatu, hati dia teringat Allahu. Semata-mata ikhlas sehingga tiada tinggal satu pun padanya. Tak
Tak ada sesuatu makhluk yang asing daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang asing wujud dia daripada wujud Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Kita ni hanya mazhar sebiji semua patung wayang kulit di sini. Faham? Tak kisahlah duduk macam mana sekalipun, ya. Hidupnya hadap, ya. Hidupnya hadap, ya. Jaga syariat kita jaga. Kita pakai tutup muka. Tapi hakikatnya semua kerja Tuhan. Nak jadi apa jadi. Nak jadi apa jadi. Faham? Syariat kita jaga tak? Syariat kita jaga. Yang tu dalam kehidupan, biar kita memahami. Dia tak ada istilah kita nak takut. Nak takut tu tak ada. Apa nak takut apa? Semua. Mereka pun penceritaan Allah, saya pun penceritaan Allah. Cuma syariat itu kita jagalah. Macam mana selagi kita jaga. Berlaku saja, hadap. Apa yang nak berlaku, yang kita tak boleh nak elak dah, hadap saja. Jangan kita undur rasa mengalah. Seluruh kemanusiaannya, yakni sifat basyariah, apa nak sifat manusia tu, sudah padam, habis dan hilang lenyap. Bahkan dengan sendirinya sudah fana perhatiannya kepada sifat-sifat manusia. Fana mana sudah fana perhatiannya kepada sifat-sifat, hapus. Sifat manusia itu hapus pada pandangan dia, nyata lah. Bila yang lain itu hapus, nyata tak wujudnya Allah. Jadi bermakna makhluk itu sebagai kenyataan, bukan kita bersandar di atas wujudnya makhluk. Ya, bersandar di atas wujudnya makhluk, syirik kita. Kan? Vaksin semua ni, syariat dia kena ambil. Syariat dia kena ambil. Tapi hati kita bukan bergantung pada vaksin. Syirik bergantung pada vaksin. Tapi sekali syariat ada, ambil tak? Sebab apa? Yang vaksin tu pun cerita Nur Muhammad juga tak? Dia pun Nur Muhammad juga. Vaksin tu rahsia Allah Ta'ala juga tak? Rahsia Allah Ta'ala juga. Buat apa hampa tolak? Tapi dalam masa sama, adakah hampa bergantung dengan vaksin? Jangan. Syirik. Cerita Allah ya. Itu yang hidup kita ni tenang, pandang. Kita tak takut dengan COVID. Tapi adakah kita tak takut kalau kita keluar ikut dan pasal salam ikut dan? Jangan buat macam tu. Betul tak? Kita mana? Tapi di hati kita sama aja. Kalau hari ni kalau Allah Ta'ala nak kata jadi. Buat macam mana? Bukan kerja kita. Tapi di hati kita ada satu tak benda bulat tak? Cerita dia Allah. Bukan. Allah Muhammad. Okey. Faham? InsyaAllah cantik bahasan malam ni. Bagi siapa-siapa yang ikut, cuba perhati. Saya ingat agak payah, dan insyaAllah nanti ada satu masa yang mengikuti secara live satu masa nanti saya akan bercerita apa pengertian Allah, apa pengertian Muhammad secara khusus, supaya kita nampak rahsia asari, nuri kasari itu, cahaya kamu yang mengalir itu apa dia, benda dia apa dia? Di mana kedudukan dia. Pendapat 4 mazhab, golongan mazhab tentang perbuatan. Ni dia ni masuk balik ke tauhid ni. Ke tauhid. Kita dah asal 5 minit boleh.